Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا يا الله حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Okey, silakan dan jawab telefon nak. Faiza, Saya. buku Faiza tak ada, ambil lagi. Saya pun tak sempat nak bagi orang hantar. Tak ada sempat nak kirim. Saya hantar. Sebab saya hari tu dah nak ambil. Tapi kena COVID lah dalam rumah ni. Kena denggi lah. Ya Allah Kak Mun. Tak berani saya nak keluar. Nak pergi rumah Kak Mun pula. Dengan wad macam tu. Dengan Kak Mun macam ni. Manalah tahu kat badan saya ada benda lain kuman-kuman. Yang tak berani pergi. Bila ada peluang nanti kita bagi. InsyaAllah nak pergi ambil. Ingat. Tapi aduh Kak Mun. Menantu saya baru keluar hospital denggi. 2 hari hospital kena pula COVID. Ustazah Fazia dah sihat, Nona. Ustazah Fazia dah sihat. Ustazah Fazia dah sihat. Sihat alhamdulillah. Apa dah? Telefon tak buka Ustazah Fazia. Lebih banyak. Yanti kata dia nampak ni couple 2 orang ni duk makan kedai Cik Mai. Kepala tu apa dah? Duk buat online ni. Nanti nampak Ustazah Fazia dengan Ustaz makan. Kak Mun, memanglah saya kan dapur teratur. Itulah. Okeylah, kita boleh mulalah. Boleh. Surat berapa ni? Surat berapa ni? 300. Ke surat 300. Perang Ahzab. Pelanggaran Al-Ahzab Nampak gayanya Cik Faizah lah membacanya. 300. Pelanggaran. Boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah. Ni je lah yang daya kita buat. Alhamdulillah. Itu pun dah 1000 rahmat bagi kami dengar ni. Tak pandai. Pelanggaran Al-Ahzab. Okey. Okey, Ustazah dah jumpa muka tak berapa. Okey, Dah jumpa dah. 300. Mute. Okey. Boleh Okey, apa? Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, hari ini Assalamualaikum. Kita masuk tajuk yang ke-31, pelanggaran Al-Ahzab. Itu gabungan musuh. Okay. Sekali lagi, Semenanjung Arab kembali reda dan selamat. Dan daerah yang dilanda gelora mula mengalami satu tempoh ketenangan selepas peperangan sepanjang tahun. Orang Yahudi dengan sikap khianat, penghasut dan tidak setia menjadikan mereka menerima akibat segala macam kehinaan dan keaiban yang tidak habis-habis. Selepas tersingkir ke Khaybar, mereka masih menunggu dengan cemas akan hasil persengketaan di antara orang Islam dan kafir. Bertentangan dengan harapan mereka kerana peristiwa perang memihak kepada orang Islam. Justru, mereka memulakan satu bab konspirasi terbaru dan menyediakan diri mereka untuk melancar pukulan maut terhadap orang Islam, tetapi takut menentang secara langsung kepada Islam. Oleh itu,
Mereka merancang satu rencana jahat demi mencapai objektif. Seramai 20 orang ketua Yahudi beserta beberapa orang tokoh hiburan Bani Nadir datang ke Makkah berunding dengan orang-orang Quraisy untuk mengadakan satu pakatan kotor. Mereka mula menggalakkan orang ramai menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berjanji memberi sokongan penuh mengenai tindakan itu. Orang Quraisy yang kini lesu dan ternyata lemah untuk mencabar orang Islam di Badar mengambil kesempatan untuk mengembalikan kehormatan dan reputasi yang tercemar. Delegasi yang sama menemui Puak Ghaftan dengan permintaan yang sama dan Puak itu menerima dengan positif. Selepas itu, delegasi Yahudi memulakan usaha terbaru dan menjelajah sebahagian tanah Arab serta berjaya menghasut pakatan orang kafir menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seruannya dan orang beriman kepada Allah. Salah ni. Berjaya menghasut pakatan orang kafir menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seruannya dan orang beriman kepada Allah. Wak Quraisy, Kinanah dan sekutu lain daripada Tihama di sebelah selatan berhimpun mengatur barisan serta rekrut seramai 4,000 lelaki di bawah pimpinan Abu Sufyan. Dari sebelah timur datang Puak Banu Salim, Ghaftan, Bani Murrah dan sebagainya. Kesemua mereka menuju ke Madinah dan berhimpun di satu tempat berhampiran yang dipersetujui bersama dan satu kekuatan tentera terbesar mengandungi seramai 10,000 pejuang. Bilangan ini melebihi kesemua orang Islam Madinah, termasuk perempuan, kanak-kanak dan orang tua. Perlu diingat, sekiranya mereka melancarkan serangan mengejut ke atas Madinah, kesemua orang Islam boleh binasa. Bagaimanapun, kepimpinan dalam kota sentiasa bersedia dan sumber risikan dapat mengesan kedudukan musuh serta melapor segala pergerakan mereka kepada pihak berkuasa di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil satu mesyuarat penasihat tertinggi dan menanggani satu perbincangan teliti untuk mengatur rancangan mempertahankan Madinah. Setelah berbincang dengan panjang lebar dengan ketua-ketua tentera dan penasihat yang bijak, dipersetujui dengan satu syur dari seorang sahabat, Salman Al-Farisi, untuk menggali parit sebagai garis pertahanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua membantu dan menggalakkan serta mengingatkan mereka akan balasan di akhirat. Dan dengan semangat itu, mereka bekerja dengan bersungguh-sungguh serta rajin untuk membina parit pelindung di sekeliling kota Madinah. Mereka mengalami kelaparan dan gangguan kubuluran, tetapi tidak sekali-kali dapat menghalang atau melemahkan semangat untuk mencapai matlamat yang terdesak. Berkata Salman, "Wahai Rasulullah, apa berlaku kepada kami yang terkepung di Parsi? Kami menggali parit pertahanan. Memang ia sesuatu yang tak pernah dibuat selama ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengarah melaksanakan rancangan itu. Setiap kumpulan 10 orang ditugas menggali sepanjang 40 ela. Kata Sahl bin Sa'ad, kami menyertai kumpulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa orang menggali dan kami mengangkat tanah di belakang kami. Okey, tadi kan tajuk kita tadi Al-Ahzab kan. Al-Ahzab maknanya gabungan musuh yang disebut dalam paragraf yang kedua tu lah. Iaitu yang terdiri daripada apa? Daripada Ghatafan, daripada Yahudi. Yahudi, kemudian Yahudi, kemudian kaum Ghatafan, itu Puak Quraisy, Kinanah, semualah tu yang akan disebut di dalam Al-Quran. Ada yang datang daripada sebelah fauq, daripada atas, wa min asfal, daripada sebelah bawah selatan. Tu mana mereka ini dapat mengumpulkan tu lah
yang dikatakan Ahzab tu, gabungan musuh tu ramai lah. Yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Ghatafan, Bani Murrah, itu ramai tu. Nanti dipanggil Ahzab. Kemudian dipanggil juga peperangan ini Al-Khandaq. Kalau kata Ahzab, Al-Khandaq samalah. Al-Khandaq sebab berlakunya ni apa ni parit kan. Dari apa? Galian parit. Yang dibawa idea ni oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi telah mengemukakan cadangan ni kepada Rasulullah. Rasulullah pun dia terima. Dan kelak nanti bila bila tentera-tentera tu datang menyerang, dia tengok ada khandak tu, ada parit tu, dia terkejut lah. Benda ni tak pernah berlaku, tak pernah tahu. Tapi Salman bawa idea tu, mana idea daripada Persia kot ni. Dia bawa idea tu, Nabi pun terima. Jadi itulah, terkorek lah Al-Khandaq tu, yang mana dia kata ditugas menggali, setiap kumpulan ditugas menggali sepanjang 10 ela. Kita akan lihat apa yang berlaku masa ni gali parit tu. 10 ela tu luas Ustazah kan? 10 10 ela tu maknanya dua hasta, satu ela. 2 hasta, 1 ela. kalau 10 kaki dia punya lebar pun besar, ini 10 ela, maknanya dekat 30 kaki dia punya lebar kan. Panjangnya lagi banyak. Tak, ini panjang, dalam dia tak tahu lagi. Dia dalam dan panjang ni ada macam-macam pendapat. Ada pendapat Syekh Ghali As-Shanqati, dia kata tinggi dia 9.1 meter. Panjang dia 18.3 meter. Itu satu pendapat. Ada 3 pendapat di sini. Pendapat Al-Wakil, tinggi dia 3 meter. 3 meter. Mana satu Dia sama punya tinggi kan? lebar dia 5 meter. Yalah. Panjang dia 5 meter tinggi. Lepas tu ada pendapat Syekh Muhammad Bashamil, 3.2 meter tinggi dan 4.1 meter panjang. Mana lebar dia tu lah. Sepanjang tu mana sekeliling Madinah lah kan? Sepanjang lah kan, sepanjang. Itulah 3 pendapat tu. Bukan mudah kan, masa tu bukan ada peralatan. Penggali, mengguna gali. Gali dengan ni Yelah, tenaga dia orang dulu bukan macam tenaga anak-anak sekarang. Ya. Masya Allah, sebab itulah banyak mereka yang syurga. Habis cangkul je kan. Kita dengar dia akan ada ni macam kita kata tengah-tengah duk gali tu ada batu besar. Batu besar. Boleh nak ni tak? Nak pecahkan pula kan? Nak pecahkan macam mana? Rasulullah lah yang menyelesaikan tu. Betul. Sampai batu pun boleh jadi macam pasir kan. Mujizat lah ni, mujizat Rasulullah. Okey. Tanda kenabian yang luar biasa kelihatan semasa penggalian parit. Jabir bin Abdullah, ternampak Nabi SAW kelaparan lalu menyembelih seekor biri-biri dan dimasak bersama bali. Dia menjemput Nabi SAW dan beberapa orang sahabat menikmati makanan. Tetapi Nabi SAW mempelawa ke semua pekerja yang terlibat dengan kerja menggali seramai 1,000 orang makan bersama. Mereka makan dengan sekenyang-kenyangnya, tetapi bahu kambing yang dipanggang masih tidak terusik. Seorang wanita membawa segenggam buah kurma lalu di hadapan Nabi SAW. Lalu baginda mengambilnya dan ditabur ke atas jubahnya sambil mempelawa pengikutnya makan. Buah kurma kelihatan kian bertambah sehingga jatuh berderai dari hujung jubahnya. Satu lagi contoh keluar biasaan baginda
satu lagi satu pejal menjadi penghalang ketika menggali. Nabi SAW mengambil penyodok lalu menghentaknya dan batu segera pecah lantas menjadi pasir. Dalam sebuah versi lain, Al-Bara menyebut, pada hari Al-Khandaq ada seketul batu begitu kebal untuk dipecah dengan penyodok. Lalu kami pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Baginda mengambil penyodok lalu diketuknya batu itu sambil menyebut dengan nama Allah. Allah Maha Agung. Kunci Asyam iaitu negeri Syria adalah kepunyaannya. Dan baginda bersumpah dengan nama Allah bahawa sudah ternampak istana negeri Syam pada ketika itu. Pada ketukan kedua, baginda bersabda, Allahu Akbar, pasti milikku. Aku bersumpah dengan nama Allah. Aku sudah ternampak istana putih Madain. Dan pada ketukan ketiga ke atas batu yang sudah pun menjadi serpihan kecil sambil berkata, Allahu Akbar. Aku telah menerima kunci negeri Yaman. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku sudah ternampak pintu besar Sana'a dari tempat aku berdiri. Versi yang sama diriwayatkan Ishaq. Ada nak cakap? Tak ada. Itulah di antara mukjizat yang berlaku pada perang Ahzab. Ada 3-4 ke tadi yang berlaku. Okey. Di bahagian Madinah terdedah kepada serangan musuh. Sementara di bahagian lain dikelilingi gunung ganang dan kebun kurma. Justru Nabi SAW sebagai seorang pakar ketenteraan ternampak bahawa serangan gabungan konfederasi besar kemungkinan datang dari arah itu, maka baginda mengarahkan parit digali di bahagian tersebut. Orang Islam telah mengorek parit selama beberapa hari pada waktu siang dan pulang ke rumah pada waktu petang sehingga mendapati dimensi pertahanan tentera dapat dipenuhi untuk menerima serangan tentera kafir yang besar jumlahnya seramai 10,000 pejuang yang kelak akan bertapak tidak jauh dari kota Madinah. Bernama Al-Ashal dan Uhud. Firman Allah berbunyi, Walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Artinya, dan pada masa orang-orang beriman melihat tentera Al-Ahzab, berkatalah mereka, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami. Dan benarlah apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Dan angkatan tentera yang mereka lihat itu tidak memberi sebarang kesan kepada mereka selain daripada menambahkan iman dan penyerahan diri mereka bulat-bulat kepada Allah. Surah Al-Ahzab ayat 22. Ada nak cakap ayat ni? Tak ada. Tak ada. Diketuai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seramai 3,000 orang Islam keluar menghadapi tentera kafir dengan janji Allah untuk mendapat kemenangan terpahat di dalam minda mereka. Mereka berkubu di Gunung Sila dengan parit pelindung sebagai benteng di antara mereka dan musyrikin. Dalam percubaan menyerang Islam dan memecah masuk ke Madinah, tentera kafir terkejut melihat parit pelindung terbentang lebar. Merupakan strategi terbaru sebagai halangan kukuh yang belum pernah terdengar di bumi Arab. Ikuran itu, mereka membuat keputusan mengepung Madinah dan mula menggerakkan tentera di sekeliling parit
sambil mencari jalan untuk menyusup masuk ke dalam. Untuk menyekat kemarahan musuh atau mencelahi pertahanan benteng, tentera Islam merejam dengan panah serta bertarung dengan musuh. Pejuang-pejuang veteran Quraisy tidak gemar dengan situasi begini sambil menunggu hasil kepungan dengan rasa kecewa. Justru, mereka mengambil keputusan mengarah satu pasukan pejuang diketuai Amr bin Abdul Iwud, Ikrimah bin Abi Jahal dan Dinar bin Al-Khattab untuk mencari jalan menyusup melalui parit itu. Sebenarnya mereka berjaya dan pasukan berkuda mereka terperangkap dalam kawasan berpaya di antara parit dan Gunung Sila. Amr mencabar orang Islam berperang tanding dan Ali bin Abu Talib menyambut cabaran itu. Mereka bertarung sengit dalam tempoh sejam sahaja. Ali membunuh Amru dan melihat peristiwa itu, orangnya cabut lari dalam keadaan panik dan kelam kabut. Bagaimanapun, beberapa hari kemudian, orang kafir melancar serangan baru tetapi sia-sia kerana gagal menghadapi ketentangan wira-wira Islam yang bertahan kental dan bersemangat. Perang tanding tu kan. Kita dah sebut dahulu kan, perang tanding. Ya, one by one Perang tanding. Jadi Ali bin Abu Talib yang berjaya dalam perang tanding tu, dia membunuh dia bertanding dengan Jadi tengok yang tu aja pakat cabut larian. So lepas itu baru mereka melancarkan serangan baru, tapi tak boleh juga sia-sia juga kerana gagal menghadapi tentangan wira-wira Islam yang bertahan kental dan semangat. Okey, teruskan. Dalam konteks perang Al-Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gagal menyempurnakan solat mengikut waktu. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan pada hari kubu parit Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu datang dan mengutuk orang kafir Quraisy seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku belum lagi bersolat siang iaitu solat asar, padahal matahari sudah terbenam." Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, aku juga belum bersolat." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Butan mengambil wuduk dan bersolat asar, dan setelah matahari terbenam, baginda bersolat pula maghrib. Baginda sangat marah sebab gagal bersolat dan memohon agar Allah melaknat musuhnya dengan memenuhi rumah dan kubur mereka dengan api kerana mereka telah menafikannya dari mengerjakan solat asar. Ia diriwayatkan Ahmad bin Syafa'il bahawa pertempuran tidak menidakkannya dari bersolat zuhur, asar, maghrib dan isyak. Tetapi baginda menggabungkan solat itu. Dalam riwayat lain menyebut bahawa situasi begitu hanya berlaku tidak beberapa hari. Ini jelas, disebabkan parit merentang di antara dua pihak, maka pertarungan secara terus tidak berlaku. Cuma aktiviti ketenteraan tertumpu kepada merejam panah dan akibatnya sedikit sekali nyawa terkorban. 6 Islam dan 10 kafir serta seorang dua terbunuh dengan pedang. Semasa bertarung, Sa'ad bin Mu'ad terkena panah menembusi urat jantung dan apabila menyedari bahawa kematiannya akan menjelang, lalu dia memohon kepada Allah, "Ya Allah, tiada apa yang paling hampir dengan hatiku selain menentang mereka yang menghalang ke jalan-Mu. Orang kafir yang menentang Rasul-Mu serta menghalaunya dari kota ini. Ya Allah, sesungguhnya aku yakin bahawa Engkau dapat memberi arahan agar kami melawan mereka sekiranya masih ada lagi
yang hendak kami lawan. Lanjutkanlah umurku supaya dapat aku meneruskan perjuangan menentang mereka. Sekiranya perang tamat, aku menyerah kepadamu untuk mencabut nyawaku dan matiku kerana berjuang untukmu. Dia menamatkan doa memohon kepada Allah agar dia selesai membalas dendam sepenuhnya terhadap Banu Quraiza sebelum nafas terakhir. Di tengah-tengah Ada Ya. tak saya dengar cerita tentang Sa'ad bin Mu'az ni? Dalam hadis ada sebut tentang Sa'ad bin Mu'az. Pasal tentang himpitan kubur ke apa? Kalau tak salah saya lah. Kan dia sebab dia ni syahid kan. Dia kata kalau macam mana? Mana tentang himpitan kubur ni, semua orang akan kena dihimpit oleh kubur. Masa kita di alam barzakh tu kan. Ada hadis kan. Kita kalau ni tentulah Sa'ad bin Mu'az ni tak kena himpitan kubur sebab dia syahid lagi kan tapi dia pun kena himpitan kubur tu. Sa'ad bin Mu'az. Ada dalam hadis tak? Saya tak apa ingat dengan tu. Kata-kata dia tu. Tapi tentang itulah himpitan kubur. yang himpitan kubur dia kata, tapi saya tahu hadis daripada siapa tak apa. Dia kata seolah-olah bumi menyambut kembali kedatangan kita ke bumi, jadi dia sampaikan berselisih tulang rusuk kita. Ya. Tapi itu terpulang kepada inilah kan amalan kita. Ada himpitan kuat, ada himpitan tak kuat lah. Kan? Mungkin Mu'az ni himpitannya tak kuat lah. Sebab dia syahid lagi. Dan dia Syahid. Sa'ad bin Mu'az. Itulah. Di tengah-tengah kemelut paling kritis, komplot dan usaha jahat menentang Islam semakin hebat. Ketua penjenayah Bani Nadir, Huyai, menuju ke perkampungan Banu Quraizah bertujuan menghasut ketua mereka Ka'ab bin Asad Al-Qurazi yang pernah membuat perjanjian membantu dengan Rasulullah SAW. Sekiranya berperang, pada mulanya Ka'ab menolak sebarang janji manis Huyai, tetapi Huyai yang pandai dengan tipu muslihat memberitahu Quraisy dan tokoh terkemuka di Al-A'yal juga puak Ghatafan ni. Kalau hijau dalam bahasa Arab dia ghain qafa alif nun. Ghatafan. Ghain fa Penuh Ghatafan. Ghain qa Ghatafan. Ghain tafa alif nun. Ghatafan. Ghatafan. Okey. Ghatafan dan ketua-ketua mereka yang berkubu di Uhud bahawa mereka sudah sepakat dan berazam untuk menghapuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Tambahan lagi, dia berjanji akan tinggal di kubu Ka'ab serta sanggup menerima sebarang kemungkinan sekiranya Quraisy dan Ghatafan meninggalkan agama mereka. Si pengkhianat itu meneruskan usaha jahatnya dan pada akhirnya Ka'ab terpengaruh. Tidak sahaja menyebelahinya, bahkan membatalkan perjanjiannya dengan orang Islam. Banu Quraizah mula melancarkan operasi perang terhadap Islam, terutama ke garisan askar yang melindungi wanita dan kanak-kanak Islam dan kedudukan terpencil. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Safiyah radhiyallahu anha, anak perempuan Abdul Muttalib, kebetulan berada dalam garisan bersama Hasan bin Thabit dan bersama beberapa orang wanita dan kanak-kanak. Berkata Safiyah,
Seorang Yahudi kelihatan merayau-rayau di sekeliling tempat kami, yang sememangnya mudah kalau diserang musuh kerana tiada lelaki untuk mempertahankan tempat itu. Saya maklum kepada Hasan tentang orang yang kelihatan mencurigakan berhampiran tempat kami. Mungkin dia boleh menyerang kami secara mengejut kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam terlalu sibuk untuk datang menolong kami. Mengapa tidak kami turun ke bawah dan bunuh orang itu? Hasan menjawab mengatakan dia tidak sanggup. Lalu aku mengambil sebatang kayu, meluru ke bawah lantas menghentam Yahudi itu sehingga mati. Saya naik semula ke atas dan menyuruh Hasan merampas barang-barangnya. Sekali lagi Hasan enggan. Peristiwa ini membawa kesan mendalam serta mematah semangat Yahudi daripada terus menyerang kerana menyangkakan tempat itu dilindungi dan diperkukuh dengan pahlawan Islam. Bagaimanapun, mereka mengirim bekalan kepada tentera kafir sekadar menunjukkan sokongan mereka menentang Islam. Setelah mendengar berita buruk itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 4 orang pemimpin terkemuka Islam, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Rawala dan Khawat bin Jubair untuk menyiasat, tetapi dengan mengingatkan mereka agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan Islam, malah menyuruh mereka membuat pengumuman terbuka bahawa semua itu adalah khabar angin. Sekiranya ia merupakan hal sebenar, malangnya mereka mendapati bahawa berita itu adalah benar dan Yahudi secara terbuka mengumumkan bahawa pakatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada lagi wujud. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimaklumkan situasi semasa dan orang Islam faham bahawa kedudukan mereka terancam dan mengundang bahaya besar. Di belakang mereka terdedah kepada serangan Banu Quraizah dengan bala tentera yang besar serta tiada jalan untuk bertahan di sebelah depan. Sementara wanita dan kanak-kanak terperangkap tanpa perlindungan di tengah-tengahnya. Sehubungan dengan ini, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ijja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzawatil absar wa balawatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzununa. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Artinya, masa itu ialah masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan dari sebelah hilir tempat pertahanan kamu. Dan masa itu ialah masa pemandangan mata kamu tidak berketentuan arah kerana gempar dan bingung serta hati pun resah gelisah kerana cemas takut. Dan kamu masing-masing pula menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman dan digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat dahsyat. Surah Al-Ahzab ayat 10 hingga 11. Ustazah ada nak apa? Mengenai apa ni? Ahzab ni, mana peperangan Ahzab ni dia cerita di sini tentang, dia kata izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ingatlah pada ketika itu mereka menyerang kamu dari sebelah atas, dari sebelah lembah dan dari sebelah bawah. Nah ni mereka yang dimaksudkan di sini ialah kaum Ghatafan dan bersama mereka ialah penduduk Najd. Nah ini nak cerita tentang Ahzab tu. Perangan Ahzab tu terdiri daripada puak apa ni
mereka itu datang, ini kaum Ghatafan bersama mereka penduduk Najd dan orang Yahudi Bani Quraidah dan Bani Nadir yang datang dari arah sebelah timur Madinah. Itu dari sebelah atas lembah. Atas. Yang kata ja'ukum min fawqikum, daripada atas lembah. Dan yang datang dari arah sebelah barat Madinah. Pula yakni di bawah lembah adalah daripada Quraisy. Kaum Quraisy. Daripada min asfala minkum, itulah kaum Quraisy dan penyokong-penyokong mereka iaitu orang Habsyi. Quraisy, orang Habsyi, Bani Kinana dan penduduk Tihamah. Mereka inilah yang dikatakan Ahzab. Itu mereka ini adalah kesatuan suku-suku kaum Ahzab atau parti yang digelar sebagai Al-Ahzab. Inilah mengepung kota Madinah. Ini pokok tadi yang disebut tadi tu. Min fawqikum wa min asfala minkum. Dan diceritakan juga apabila orang Islam melihat tu wa izzaghatil absar, dan ketika mata terbeliak kebingungan, takutlah tu, dan hati tersentak ke kerongkong. Ini perumpamaan lah ni. Izzaghatil absar. Zaghat al-absar, mata jadi terbeliak, bingung. Wa balaghatil qulubul hanajir. Hati tersentak sampai ke apa ni? Ke kerongkong. Tersentak ke kerongkong. Yang ni rasa cemas. Wa tazunnuna billahi dzununa. Jadi ada 3 perasaan di sini. Itu mata terbeliak, mana hati tersentak, cemas. Mata terbeliak kerana bingung macam mana ni nak menghadapi ramainya musuh ni. Dan hati tersentak, cemas. Dan tazunnuna billahi dzununa. Yang ketiga itu bermacam-macam sangkaan lah mereka pada masa itu. Macam-macam sangkaan terhadap Allah. Dikatakan berperasaan menyangka. Mana perasaan ni timbul, iaitulah tazunnuna billahi dzununa ni, iaitu mereka ni menyangka bermacam-macam dan yang bukan-bukan terhadap Allah. Yang beriman, maka yang keimanan mereka yang tulus itulah yang sentiasa mengharapkan pertolongan Allah dan pimpinannya untuk mempertahankan agama dan membantu nabinya. Kemudian jadi di sini hanya orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa di dalam hatinya. Maksudnya siapa? Orang munafik lah. Yang menyangkakan Nabi dan sahabat-sahabat pasti tewas. Orang Yahudi lah, orang munafik lah. Sedang orang-orang musyrik pasti dapat menguasai negeri Madinah dan kemudian suasana di zaman jahiliah akan kembali seperti yang mula-mula dahulu di Madinah. Itu sangkaan-sangkaan tu. Maka kalau orang musyrik pula, dia sangka dia akan dapat menguasai Madinah dan akan dapat mengembalikan suasana zaman jahiliah seperti dululah. Inilah sangka-sangka yang buruk dan jahat yang tersemat di hati mereka, orang munafik dan pada sebahagian orang mukmin. Wa tazunnuna billahi dzununa. Okey? Okey. Kini orang-orang Islam terkepung dalam parit pelindung, manakala kaum munafik mencumuh mereka yang melayani harapan kosong untuk menakluk Kisra, Empayar Parsi dan Kaisar Maharaja Romawi. Mereka mula menanam bibit-bibit putus asa dan pura-pura berundur untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Tetapi sebenarnya tidak terdedah kepada bahaya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ
ta'ifatum minhum ya ahla yashrib la muqama lakum farji'u wa yasta'zinu fariqum minhumun nabiyya yaqulun inna buyutana auratun wa ma hiya bi'auratin in yuriduna illa firara. Artinya, dan lagi masa itu ialah masa orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak sihat dan tidak kuat imannya dalam hati berkata, Allah dan Rasulnya telah menjanjikan kepada kita melainkan perkara yang memperdayakan sahaja. Dan juga masa itu ialah masa segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib, tempat ini bukan tempat bagi kamu untuk berjuang di sini. Oleh itu, baliklah. Dan sebahagian daripada mereka pula meminta izin kepada Nabi hendak balik sambil berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami memerlukan perlindungan. Padahal ia tidak memerlukan perlindungan. Mereka hanya bertujuan hendak melarikan diri dari berjuang menegakkan Islam. Al-Ahzab 12 dan 13. Ini juga nak cerita tentang sikap orang munafik lah ketika berlaku perang Ahzab ni. Iz yaqulul munafiqun, qala yaqulu, orang-orang munafik berkata. Yani walladzina fi qulubihim, orang munafik berkata, dan juga orang-orang yang hatinya ada penyakit. Maksudnya penyakit ni maksud dia sebab iman mereka pada masa tu sangat lemah sebab baru masuk Islam. Walladzina fi qulubihim marad. Apa kata mereka? Tak lain apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, bahawa kita akan mendapat kemenangan dan juga pertolongan untuk mengalahkan musuh. Hanyalah merupakan janji kosong saja. Hurur, janji yang kosong saja. Mana satu perkara, makna kita tertipu lah. Kita telah tertipu olehnya dan kita tentu tidak berdaya melawan musuh yang seramai itu. Sedangkan kita sudah pun meninggalkan agama nenek moyang kita. Begitu pula janji serta kata-kata Muhammad bahawa agama ini akan mengatasi seluruh agama dan negeri Parsi serta Rom akan tunduk di bawah kekuasaan kita. Ini adalah janji kosong. Ini apa yang disebut oleh orang munafik lah. Ini janji kosong. Janji dari Muhammad pun janji kosong aja. Semata-mata, bukankah kita sekarang telah terkepung, tidak berdaya hendak bergerak ke mana-mana? Sejak manakah kebenaran janji itu? Kemudian ada pula satu puak mengatakan, iz qalat ta'ifatun minhum, segolongan daripada mereka mengatakan, hai penduduk Yathrib, wahai penduduk Yathrib, tak patut kamu menetap dalam agama Muhammad. Baliknya kembalilah kepada agama kamu. Dan satu golongan dari mereka pula minta kebenaran kepada Nabi Muhammad untuk pulang ke rumah dengan berkata, sesungguhnya rumah kami terdedah kepada musuh. Mana yasta'zinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana aurah. Sesungguhnya rumah kami adalah terdedah aurah. Aurah itu makna rumah kami terdedah, tak siapa jaga. Wama hiya bi'auratin. Sedangkan ia tidaklah terdedah. In yuriduna illa firara. Ini helah mereka saja. Mana? Helah orang-orang inilah munafik ni nak mengelak dari peperangan. Mereka kata kami ada rumah kami tu terdedah kepada musuh. Jadi kami kena balik jaga rumah kami. Padahalnya tidak sebegitu. Itu hanyalah helah mereka untuk nak mengelak diri daripada masuk dalam peperangan. Yathrib ni ialah Madinah kan? Yathrib ni apa ni? Dalam ayat ni adalah sebenarnya Nabi melarang menamakan Madinah tu dengan Yathrib. Kerana erti Yathrib itu ialah
Yasrib tu makna mencaci dan mencela. Jadi Nabi bagi nama Madinah tu dengan Tayyibah, negeri yang baik. Tapi orang munafik ni dia sengaja. Ini kata-kata orang munafik lah yang Allah sebut di dalam Al-Quran ni. Ini orang munafik kata begitu. Kenapa dia kata begitu? Kenapa sengaja dia menyebut tu? Ya ahla Yasrib. Itu memanglah orang munafik dia selalu nak menyalahi Nabi. Dalam apa pun nak menyalahi Nabi. Nabi suruh kata yang elok, Tayyibah ke? Mereka kata Yasrib, ya ahla Yasrib. Sebenarnya patut katalah ya ahla Tayyibah, tapi dia kata ya ahla Yasrib. Dia mesti nak menyalahi Nabi walaupun asalnya dia adalah nama kepada seseorang di zaman Amaliqah dahulu kala yang menetap di situ. Ya. Dan satu lagi, Yasrib ni adalah dikatakan nama salah seorang yang ada pada zaman Amaliqah ni, zaman orang lama dulu yang ganas apa semua tu, yang menetap di situ. Yasrib ni. Jadi Yasrib ni ada dua makna lah. Satu, makna mencaci dan mencela. Satu, nama kepada seorang yang ada di zaman Amaliqah dahulu kala yang menetap di tempat tu. Itu je lah kot. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelubung badannya dengan jubah dan mula bertafakur memikirkan pengkhianatan Banu Quraiza. Tiba-tiba terjelma sinar harapan ke dalam dirinya. Maka bangun baginda sambil bersabda, Allah Maha Besar. Dengar sini wahai orang-orang Islam. Kepada Allah kita menyerah dan memohon kemenangan dan sokongan. Baginda mula mengatur satu rancangan tegas bertujuan melindungi wanita dan kanak-kanak. Lalu menghantar pulang beberapa orang pejuang ke Madinah untuk mengawal mereka daripada sebarang serbuan musuh. Langkah kedua, mengambil tindakan yang boleh mengkucar-kacir barisan tentera sekutu kafir dan mengambil kira untuk berdamai dengan ketua-ketua Ghatfan serta membuat tawaran bahawa sepertiga daripada hasil buah-buahan Madinah diperuntukkan kepada mereka. Baginda juga mendapat nasihat daripada dua orang sahabat penting, iaitu Sa'ad bin Ma'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Pandangan mereka seperti berikut. Wahai Rasulullah, sekiranya itulah perintah Allah, maka kita harus patuh. Tetapi kalau itu satu usaha baru yang Tuan hamba ingin meneruskan dengan tujuan memberi perlindungan kepada kami, ia tidak perlu. Pengalaman kami bersama kaum musyrik dan penyembah berhala, berani kami mengatakan bahawa mereka tidak perlu buah-buahan dari dusun kita. Bahkan mereka lebih suka menghancurkan kita buat selama-lamanya. Kini Allah menganugerahkan kepada kita agama Islam. Lantaran kami yakin bahawa jalan paling baik menangani situasi ini ialah dengan pedang. Lalu Nabi SAW membuat pembetulan untuk menjelaskan pemahaman mereka seraya bersabda, dasar baru aku ialah untuk mara ke depan dengan memberi perlindungan pada kalian kerana seluruh Arab kini bersatu untuk melenyapkan kita orang Islam. Dengan kehendak Allah Maha Berkuasa, segala pujian ialah untuknya. Maka berlaku satu keadaan yang membawa kepada perselisihan di kalangan musuh-musuh Islam dan kemudiannya berakhir dengan kekalahan mereka. Seorang daripada puak Khaftan bernama Ghatfan lah ni, Ghatfan tadi tu. Ghatfan. Dia terkalik. Ada terkalik. Silap ni. Ghatfan. Saya pun baca je. Seorang dari puak Ghatfan bernama Naim bin Mas'ud minta kebenaran untuk hadir dan memeluk
Dalam memilih ke ni, dalam solat. perjumpaan. Hadir dalam perjumpaan dengan Nabi. L pula tertinggal. Seorang dari puak Ghatfan bernama Naim bin Mas'ud minta kebenaran untuk hadir dalam perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengisytiharkan bahawa dia sudah memeluk Islam secara sulit dan mohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memerintahnya melakukan apa jua demi faedah kaum muslim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya berbuat sesuatu yang dapat membantu orang Islam dalam keadaan tertekan dan buat apa sahaja muslihat yang terupaya. Dia bergerak dari satu puak ke puak lain di antara Yahudi, Quraisy dan Ghatfan serta berjaya melaga-lagakan mereka. Naim pergi berjumpa ketua Banu Quraiza dan menghasut agar tidak percaya kepada Quraisy juga. Juga jangan berlawan di pihak mereka kecuali berjanji mendapat sebahagian tawanan Quraisy. Dia menasihati mereka dengan mendakwa bahawa Quraisy akan meninggalkan mereka apabila ternampak kemenangan ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tercapai. Katanya, orang Islam akan menuntut pembalasan yang dahsyat ke atas mereka. Dia pergi pula menemui Quraisy dan melakukan tipu muslihat yang sama. Muslihat itu memberi hasil yang sama, cuma berlainan cara. Dia mendakwa bahawa Yahudi menyesal apabila melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Dia beritahu Quraisy bahawa Yahudi masih berkomunikasi melalui surat dengan orang Islam. Antara kandungannya ialah bahawa tawanan Quraisy akan dihantar ke kemah Islam apabila Yahudi memberi taat setia sepenuhnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dipersetujui. Naim menggesa Quraisy tidak menghantar tawanannya kepada orang Yahudi. Dalam pusingan ketiga dengan puak Ghatfan, kaedah yang sama diguna pakai oleh Naim. Ustazah, menarik kita ni. Ustazah nak cakap apa-apa? Itulah, ini yang menimbulkan, kita kata apa? Doa. Ada apa-apa Ustazah? Doa yang kita duk baca tu lah, yang ihzimhum apa tu kan? Timbul daripada ni lah. Naim ni kan dia masuk Islam secara sulisnya, saya sendiri, dan Rasulullah dah bagi tugas kat dia supaya buatlah apa yang dia boleh, apa nak muslihat ke apa yang boleh memperandakan Ahzab ni kan. Puak-puak yang ramai ni, supaya mereka tu berpecah belah lah antara mereka kan. Jadi inilah dia dah menjalankan tugas dia ni sampai itulah berpecah belah lah antara Ahzab, puak-puak yang ada dalam Al-Ahzab tu. Kemudian dia kaedah yang sama digunakan pakai oleh Naim untuk memperandakan di antara satu puak dengan satu puak, satu kaum dengan satu kaum, mana dia telah berjaya lah. Wa hazamal ahzab wahdah. Dan juga kita lihat dalam doa kita baca raya untuk raya Ahzab tu lah. Ahzab yang dimaksudkan ni lah puak-puak sekutu ni, gabungan puak-puak ni. Okey. Pada malam Sabtu Syawal. Pada malam Sabtu Syawal kelima Hijrah, kedua-dua Quraisy dan Ghatfan
mengirim utusan menemui orang Yahudi dan menggesa mereka menyertai perang menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi memulang segera utusan itu dengan memaklumkan bahawa mereka tidak akan berperang pada hari Sabtu. Juga menambah bahawa mereka perlukan tawanan dari mereka sebagai jaminan untuk dipatuhi. Dengan jawapan itu, Quraisy dan Ghatfan percaya sepenuhnya kata-kata Naim. Lantaran mereka mengirim pesan kepada Yahudi mengajak sekali lagi untuk turut berperang serta meminta Yahudi mengeluarkan syarat mengenai tawanan. Rancangan Naim ternyata berjaya dan suasana tidak percaya mempercayai wujud sekaligus moral mereka menurun ke tahap paling rendah. Sementara itu, orang-orang Islam sibuk berdoa memohon perlindungan Tuhan ke atas rumah tangga dan keluarga mereka. Bagi pihak Rasulullah pula memohon kepada Allah agar melaknat pasukan bersekutu. Ya Allah, Engkau pantas bertindak. Engkaulah penghantar kitab. Kami bermohon agar kamu membinasakan kumpulan bersekutu. Allah Maha Berkuasa. Menyahut permohonan Islam ketika itu juga, selain perselisihan dan curiga mencurigai yang tertanam di jiwa orang-orang kafir, ditambah pula hukum alam hujan, angin dan sejuk melanda mereka, kemah mereka diterbangkan ribut, periuk belanga dan alatan lain turut melayang. Pada malam sejuk itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Huzaifah bin Al-Yaman untuk mendapat berita mengenai musuh. Dia dapati bahawa musuh sedang bersiap untuk meninggalkan tempat itu dengan rasa kecewa kerana matlamat tidak tercapai. Sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya menyelamatkan orang Islam daripada diganyang bala tentera gagah perkasa menyokong hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberi pukulan hebat ke atas pasukan bersekutu. Itu tadi doa ni kan, doa ya Allah engkau pantas bertindak, engkaulah penghantar kitab. Apa? Ya munzilal kitab, ya mujriyal bihar, apa tu kan yang kita ada baca dalam doa kita tu. Ada pada sinilah. Ihzimhum, kamu binasakan kumpulan sekutu. Ihzimhum wansurna alaihim. Ada sinilah yang apa ni? Doa yang kita baca tu daripada apa ni, doa yang Allah yang Rasulullah membaca mohon laknat agar Allah melaknat pasukan bersekutu Ahzab. Wazamal Ahzab. Dalam kunut nazilah. Hari Jumaat yang kita belajar. Esok kita baca. Betul. Okey. Tengok Allah kirimkan apa? Maha Berkuasa menyahut kemenangan Islam ketika itu juga selain perselisihan dan curiga mencurigai yang tertanam di jiwa orang-orang kafir, ditambah pula hukum alam, hujan, angin dan sejuk melanda mereka. Di khemah mereka diterbangkan, periuk belanga dan alatan dan turut melayang. Pada malam sejuk itu, Rasulullah mengirim Huzaifah Al-Yaman untuk mendapat berita mengenai musuh. Dia dapati bahawa musuh sedang bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu dengan rasa kecewa kerana matlamat tidak tercapai. Sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya menyelamatkan orang Islam daripada diganyang bala tentera gagah perkasa, menyokong hambanya Muhammad SAW dan memberi pukulan hebat ke atas pasukan bersatu. Okey? Perang Parit berlaku pada tahun ke-5 Hijrah.
Pengepungan Madinah bermula dalam bulan Syawal dan tamat dalam bulan Zulkaidah. Lebih kurang berlangsung selama sebulan. Hakikatnya perang itu merupakan satu pertempuran minda daripada kekalahan. Inilah satu-satunya pertempuran paling sengit dan juga perang muktamad yang dirakamkan oleh sejarah awal Islam dan membuktikan tanpa sebarang keraguan bahawa tiada kuasa betapa besar mana sekalipun menghancurkan kuasa Islam yang terus bercambah di Madinah. Apabila Allah merestui perpindahan pasukan bersekutu, pesuruhnya berada pada satu posisi untuk mengisytiharkan dengan penuh keyakinan bahawa mulai sekarang baginda akan memulakan daya utama dalam peperangan dan tidak akan menunggu sehingga bumi Islam diserang. Ya. Ini menyerang Bani Quraisyah. Karena dalam tahun hijrah yang kelima ni, tahun kelima hijrah ni, yang berlaku perang satu yang daripada Muharram lah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, antara Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu ada satu perang Daumatul Jandal. Ada satu perang Daumatul Jandal, ada kan kita sebut itu? Ada. Sebelum ni kita sebut. Lepas tu sampai Rabiul Awal, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal ni baru berlaku apa ni? Perang Khandaq ni lah. Perang Khandaq. Lepas tu Syawal, lepas tu Zulkaidah, antara Zulkaidah dengan Zulhijjah berlaku perang ni lah, Bani Quraisyah ni yang kita nak baca bab yang ke-32 ni. Itu je. Tak banyak apa ni? Tak banyak saraya ataupun ghazwah yang berlaku dalam tahun yang kelima hijrah ni. Tapi besar, perangannya besar kan, perang Ahzab tu besar lah, 10,000 musuh. Dalam dan ni perang Bani Quraisyah ni 10,000 lawan 3,000 orang Islam. Kan. Ini berlaku juga lagi satu iaitu perang Bani Quraisyah. Dalam tahun kelima hijrah. Kita nak baca kan yang Bani Quraisyah? Ada sikit kan? Pastinya boleh kot. Boleh lah. Habiskan Quraisyah. 2 helai je. Okey, sambung ya? Ya, sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bab ke-32 menyerang Banu Quraisyah. Malaikat Jibril alaihi salam datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kepulangan baginda ke Madinah selepas peperangan. Ketika itu baginda sedang membasuh di rumah Ummu Salamah. Kedatangan Jibril ialah untuk menyuruh baginda menghunus semula pedang dan mara ke kediaman Banu Quraisyah, pengkhianat. Jibril memberi jaminan bahawa dengan satu barisan para malaikat akan dapat menggempur kubu serta menggertak mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memanggil Bilal serta menyuruhnya mengumumkan satu serangan baru bakal dilancarkan ke atas Banu Quraisyah. Sementara itu, baginda memberi amanah kepada Ummu Maktum mentadbir Madinah dan panji-panji perang dikibar Ali bin Abu Talib, lalu terus mara mendekati sasaran sehingga dapat mendengar tumpah seranah mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baginda mengetuai seramai 3,000 pasukan berjalan kaki dan 30 orang Al-Ansar dan Muhajirin yang berkuda. Dalam perjalanan menentang musuh, solat zuhur menjelang. Tetapi setengah mereka enggan bersolat sehingga selesai mengalahkan musuh. Sementara yang lain tetap mengerjakan solat mengikut jadual. Nabi SAW menolak kedua-dua cadangan. Apabila tiba ke daerah kediaman Banu Quraiza, mereka mengatur kepungan ketat ke kubu musuh. Melihat situasi yang mengancam, ketua Yahudi Ka'ab bin Asad. Ka'ab. Mau peliknya. Ketua Yahudi Ka'ab Ka'ab ni sebenarnya Ka'ab bin Asad. Ka'ab Ka'ab. Oh ni ni. Ka'ab bin Asad. Ketua Yahudi Ka'ab bin Asad menawarkan 3 pilihan kepada pengikutnya. Pertama, memeluk Islam sekaligus nyawa, harta, wanita dan kanak-kanak terjamin selamat. Tetapi tindakan itu tidak begitu sesuai kerana terdapat dalam kitab mereka mengenai kebenaran kenabian Muhammad. Kedua, bunuh kanak-kanak dan wanita mereka dan kemudian mencabar Nabi SAW dan pengikutnya dengan senjata untuk menghapus Islam atau mereka terbinasa. Atau ketiganya, kemungkinan menyerang Muhammad SAW dan orangnya secara mengejut pada hari Sabtu. Hari tanpa perang seperti yang difahamkan bersama. Tiada satu alternatif yang menarik hati. Lalu ketua mereka dengan bebal lagi marah berkata, anda sekalian tidak pernah tegas dalam membuat keputusan semenjak dilahirkan. Masa depan ternampak gelap. Mereka membuat perhubungan dengan beberapa individu Islam yang pernah berbaik-baik dengan mereka untuk menyelami kemungkinan nasib menimpa mereka memandangkan situasi semasa. Mereka meminta Abu Lubabah memberi nasihat. Setiba Abu Lubabah ke sana, dia mula merayu wanita dan kanak-kanak agar menangis. Sebagai jawapan untuk menasihati mereka, dia mengacu pisau ke lehernya sambil berkata bahawa yang menanti mereka adalah kematian. Kemudian baru sedar bahawa dia telah mengkhianati amanah Nabi SAW. Lantas dia menuju ke Masjid Madinah dan mengikat dirinya ke sebatang tiang kayu seraya bersumpah bahawa jangan siapa melerai ikatan demi menyelamatkan Rasulullah SAW serta menambah bahawa dia tidak akan masuk ke penempatan Banu Quraizah untuk menebus kesilapan besar yang dilakukannya. Apabila Rasulullah SAW dimaklumkan peristiwa itu, lalu bersabda, aku akan memohon kepada Allah supaya mengampuninya kalau dia minta. Tetapi kerana dia sudah mengikat dirinya dengan rela hati, maka hanya Allah yang boleh memberinya pengampunan. Yahudi Banu Quraiza dapat bertahan dari kepungan dengan lebih lama kerana makan minum mewah dan kota mereka berkubu kuat. Sedangkan orang Islam terdedah di kawasan tanah lapang serta mengalami kesejukan dan lapar. Diburukkan lagi dengan kepenatan berperang yang tak habis-habis semenjak sebelum perang musuh bersekutu lagi. Namun, ia merupakan perang ketahanan jiwa kerana Allah menimbulkan suasana gerun ke dalam hati Yahudi serta semangat mereka hampir terjunam apabila melihat keperwiraan dua pahlawan Islam, Ali bin Abi Talib dan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Terutama Ali yang bersumpah bahawa dia tidak akan berhenti berjuang sehingga sama ada kubu musuh termusnah atau menjadi syuhada Hamzah. Ustazah ada nak cakap? Tak ada, teruskan.
memandang kepada keadaan sedemikian, mahu tidak mahu terpaksa mereka menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengarah bahawa semua lelaki diikat tangan dan ia dilakukan di bawah seliaan Muhammad bin Salamah Al-Ansari. Manakala wanita dan kanak-kanak diasingkan ke satu tempat tahanan. Lalu datanglah puak Al-Aus merayu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar meringankan hukuman ke atas mereka. Baginda mengesyorkan bahawa Sa'ad bin Mu'ad bekas sekutu diberi tanggungjawab menghukum mereka dan mereka bersetuju. Sementara itu, Sa'ad ditinggalkan di Madinah kerana menderita luka semasa perang musuh bersekutu. Dia diusung ke atas keldai untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan itu, dia dirayu Yahudi agar meringankan hukuman ke atas mereka atas dasar persahabatan yang terjalin sekian lama. Sa'ad mendiamkan diri, tetapi apabila berkali-kali dirayu, maka ujar beliau, sudah tiba masanya Sa'ad tidak takutkan sebarang tuduhan pendakwa. Melihat kepada ketegasan sikapnya, berlarian mereka pulang ke Madinah menunggu nasib malang yang bakal tiba. Setibanya di situ, dia diturunkan dari tunggangan oleh beberapa orang. Dia dimaklumkan bahawa orang Yahudi bersetuju untuk menerima apa sahaja keputusan terhadap mereka. Dia berasa janggal untuk menjatuh hukuman ke atas semua yang hadir. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan mukanya ke lain. Jawapan itu sangat positif. Dia membuat keputusan bahawa kesemua orang lelaki masih bertenaga dan tergolong dalam puak Yahudi harus dibunuh. Wanita dan kanak-kanak dipenjara dan harta mereka diagih-agihkan kepada para pejuang Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima keputusannya dan mengatakan bahawa Sa'ad memutuskan dengan kehendak Allah. Pada hakikatnya, Yahudi memang wajar menerima hukuman sekeras itu kerana perbuatan khianat kepada Islam. Segala alat senjata yang dikumpul mereka mengandungi 1,500 bilah pedang, 2,000 lembing, 300 baja besi dan 500 perisai terserah kepada orang Islam. Sebuah parit besar digali di pasar Madinah dan di situ orang Yahudi seramai antara 6 dan 700 orang dipancung. Mulai saat itu, sikap khianat dan tipu daya yang jahat dapat dilenyapkan sama sekali. Dia ramai. Ramainya 700 orang kena pancung Yahudi. Ush. Tegas betul masa tu Rasulullah. Masuk dalam satu lubang. Dia diterimalah Kaabnya tu. Sebab orang Yahudi ni memang dia ni lah. Orang kata penipu lah apa kan. Itu yang target mereka nak bunuh Rasulullah. Apa pun nak bunuh Rasulullah. Daripada Bani Nadir lagi dulu kan. Yang Nabi duduk duduk berehat kat dinding rumah mereka jatuhkan batu nak bunuh Rasulullah. Kan? Memang tujuan dia nak bunuh Rasulullah. Dia Padahal dia orang tahu kan kedatangan Rasulullah tu. Yahudi tu. Nasib baik Allah beritahu dia Rasulullah dapat mengelakkan lah. Start dari situ dah. Bani Nadir. Ini Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah. Maksudnya Rasulullah tak tahulah rancangan Bani Quraidah tu kan. Sehingga malaikat beritahu dia. Sebab dia orang kan letih berperang lagi kan. Jadi tak macam tak sangka lah. Peristiwa tu nak berlaku. Okey, teruskan. Seorang wanita Yahudi dihukum bunuh. Yai,
Ketua penjenayah perang, seorang Jahanam Bani Nadir juga bapa kepada Safiyah yang menyertai barisan Banu Quraizah ketika Quraisy dan Ghatfan belot. Dibawa masuk menghadap Nabi SAW dengan kedua tangan terikat ke lehernya dengan tali. Dia masih bersikap degil dan menaruh dendam permusuhan mendalam terhadap Nabi SAW. Tetapi mengaku bahawa kehendak Allah telah dipenuhi dan menerima suratan takdir. Dia diperintah duduk, seterusnya dipancung di situ juga. Huyai, Huyai bin Akhtab ni. Huyai bin Akhtab. Bapa kepada Safiyah. Safiyah tu isteri Nabi kan yang bangsa Yahudi tu. Ya. Allahu Akbar. Tak mau dia. Dia tak mau juga masuk Islam. Itulah. Belot. Seorang wanita Yahudi dihukum bunuh kerana membunuh seorang pahlawan Islam dengan menghumban batu pengisar ke atasnya. Beberapa orang musuh memeluk agama Islam, maka nyawa, harta dan kanak-kanak mereka terselamat. Manakala harta rampasan perang, Nabi SAW mengasingkan 1/5 dan selebihnya diagihkan menurut hukum Allah. 3 bahagian kepada pasukan berkuda dan 1 bahagian kepada askar berjalan kaki. Orang tawanan wanita dihantar ke Najd untuk ditukar dengan kuda dan senjata. Bagi baginda sendiri, Nabi SAW memilih Rehana binti Amr bin Khanaqah lalu memerdekakan, selepas itu mengahwininya pada tahun ke-6 Hijrah. Beliau meninggal dunia selepas mengerjakan haji terakhir dan dikebumikan di Al-Baqi. Selepas mengalahkan Banu Quraizah, hasrat Sa'ad bin Mu'ad termakbul apabila dia menghembuskan nafas terakhir. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa kecederaan luka Sa'ad kian berdarah dari sebelah hadapan lehernya ketika berada di dalam khemahnya, di mana Nabi SAW merawatnya di dalam masjid agar sentiasa berada di sampingnya serta menjaganya secara dekat sebagai memenuhi rayuannya. Sebaris dengan khemah Sa'ad di masjid ialah khemah Banu Ghifar. Manakala orang ramai tidak gentar melihat darah yang memancut keluar ke arah mereka. Berkata mereka, "Wahai orang dalam khemah, apakah yang anda sampaikan kepada kami?" "Ya Allah, luka Sa'ad yang berdarah dan akhirnya dia meninggal." Jabir, Rasulullah SAW bersabda, takhta belas kasihan bergegar dengan kematian Sa'ad bin Mu'ad. Ketika mayatnya diusung, At-Tirmizi meriwayatkan orang munafik mendakwa kerandanya amat ringan. Lalu ujar Rasulullah SAW, para malaikat mengusungnya. Semasa mengepung penempatan Banu Quraizah, Khalad bin Suwaid terbunuh apabila seorang wanita Yahudi menghumban batu pengisar kepadanya. Dan seorang lagi, Abu Sinan bin Mihsan, saudara Ukasha, juga terbunuh. Abu Lubaba masih terikat ke batang tiang selama 6 malam. Cuma ikatannya dibuka isterinya pada waktu solat dan kemudian diikat semula. Pada suatu pagi, ayat keampunan diturunkan kepada Rasulullah SAW berhubung dengan Abu Lubaba. Orang-orang Islam meluruh ke arahnya serta membebaskannya, tetapi dia memohon agar Rasulullah SAW sendiri merungkai ikatan, dan ini telah dilaksanakan sebelum solat subuh. Peristiwa Ghazwah berlaku dalam bulan Zulkaidah dalam tahun ke-5 Hijrah dan kepungan ke atas kubu Banu Quraizah selama 25 hari.
Bab pasukan bersekutu terjelma dalam firman Allah berhubung dengan isu yang membabitkan orang-orang beriman dan munafik semasa pertempuran tersebut dan akibat tipu daya dan mengkhianati perjanjian oleh kaum Yahudi. Sini ya. Azan. Okey. Mana ayat yang berkaitan dengan ni ada dalam surah apa? Surah Ahzab kah? Yang di atas sini, bab pasukan bersekutu terjemah dalam firman Allah berhubung dengan isu yang membabitkan orang-orang beriman dan munafik. Saya rasa dalam surah Ahzab lah banyak. Ahzab kot. Ahzab lah banyak. Mana satu surah yang mengenai perang ni ya Ustazah? Ya. Perang lain tak ada surah tertentu. Nama surah Al-Ahzab. Surah Ahzab. Bersekutu. Apa yang kita nampak dalam bab yang sebelumnya 31. Peranan domba boleh memecahkan sekutu kuat. Melaga-laga tu. Maknanya ini teknik ini dibenarkan dalam peperangan ya Ustazah? Ya. Untuk memecah belahkan musuh lah. Lepas tu sekarang digunakan juga kalau kita tengok cerita Mak Saleh tu digunakan ni juga. Ya. Di antara orang-orang dia. Alah macam perang konfrontasi Malaysia Indonesia tahun 60-an. Bukan adu juga yang dia orang gunakan. Kalau sebelah Indonesia sebab sepupu kita orang seorang daripada askar pencin sebenarnya dia dengan Malaysia tapi sebenarnya dia orang tak tahu cerita sebenar pun. Itu peranan adu domba je lah tu. Dia orang api-apikan tentera dia bercakap tentera Malaysia nak serang Indonesia. Walhal kita tak tahu pemberita tu. Tak ada benda. Ganyang Malaysia tu. Ya. Ini pengakuan daripada Jeneral Besara Tentera Indonesia. Ya, dia kata lepas tu dia kata dia minta maaf dengan kita orang lah. Kita orang pergi kat rumah dia kat Indonesia lah Jakarta. Dia kata minta maaf. Abang tak tahu apa benda. Kita askar menurut perintah. Dia kata jangan minta maaf dengan saya. Saya bukan askar waktu tu. Minta maaf dengan askar-askar kerajaan Malaysia terdahulu lah. Minta maaf dengan saya sebab apa? Saya pun tak ada entah tidak waktu tu dia kata. Pasal apa perang tu? Tak ingat dah. Pasal apa perang apa tu? Ganyang Malaysia. Adu domba je Ustazah. Tak ada benda pun. Adu domba. Dia kata sebenarnya bila dia datang sampai kat Malaysia melalui jalan laut semua kan yang dia orang tenggelam salah anggap kononnya ingatkan air surut rupanya air pasang. Orang tenggelam semua dalam lumpur semua salah mendarat. Allah tak izinkan. Niat tak baik. Allah tak izin. Malaysia tak ada askar pun dekat perairan Malaysia. Tu je. Adu domba dia orang macam api-apikan rakyat dia orang je. Kita dengar pun waktu tu marah juga lah. Yalah. Dia sampai ada lagu kan, Ganyang Malaysia tu. Dia buat lagu. Peranan tahun 63. Konflik dia 63 hingga 66. Dia cakap tak sebab pasal nak sebab dia menentang pembentukan Federasi Malaysia. Masa tu zaman Soekarno. Soekarno digulingkan. Pembentukan Soekarno tu kan
63 tu kan pembentukan Sabah Sarawak masuk Malaysia kan. Oh. So dia orang Ya, pilih ya. Sabah Sarawak tu dia Dengki tu punya. lah. Ada dengki tu lah. Tak? Betul nak Sukarno kan dia berfahaman komunis. So dia nak pecah dan perintah. Dia amalkan prinsip pecah dan perintah. Jadi dia mungkin bila tanah Melayu bersekutu Sabah Sarawak, harapan dia payahlah kan. Susahlah Yalah. Sarawak semua tu. Tidak, Malaysia ni kecil je. Yang dia tambah besar Malaysia ni. Peranan cakap je, tak ada senjata pun. Tapi ramai yang terbunuh. Ramai terbunuh tak? Ramai. Mai. Di timur Pulau Kalimantan tu semua kan, perbatasan Kalimantan. antara Indonesia dan Malaysia Timur. Hmm. Ramai ada yang terbunuh, 590 orang terbunuh. Dan dia termasuk juga masa tu tentera Gurkha pun masih ada, British pun masih ada lagi di Borneo. Kalimantan ni sempadan lah. Sempadan Malaysia waktu dia. Malaysia. Kan cita-cita dia kan dia nak Sabah Sarawak dan Brunei sekali. Masa tu kan Singapura pun masih. Singapura, Sabah Sarawak masuk kita, dan Singapura pula masa tu masih lagi kan. Belum keluar lagi. Federasi Malaysia, Federasi Malaya. Federasi Malaya. Kena tahu sejarah Malaysia kita ni. Okay, Ustazah, lepas ni kita sambung yang tu pula kan? Okay, InsyaAllah. Sambung yang ke-33. Minggu depan kita buat macam ni jugalah, tanya siapa yang ada. Saya rasa minggu depan saya yang tak ada kot. Ramai juga kita, 14 orang. Ini 14 orang. Sempat kat Datuk sempat join juga, tapi tak boleh buka suara katanya. Okey ya. Mana kita akan sambung dengan yang ke-33 insya-Allah. Minggu ke depan insya-Allah. Ini tentang apa ni? Tentang perang apa pula lepas ni? Banil Mustalaq. Yang ni Al-Muraizi Qazwah. Bani Quraidah lagi kan yang ni. Kegiatan tentera diteruskan. Sikit lagi tentang Bani Quraidah. Setiap tahun depa masa tu nak ngembang ke Islam. Bulan 6 Hijrah pula, masya-Allah, sia dia orang. Tahun ke-6 Hijrah ni yang banyak. Tahun ke-6 Hijrah akan datang ni banyak sekali ada peperangan, ada Sariyah yang Nabi tak perangan tu. Sariyah ada 13 dalam tahun ke-6 Hijrah. Peperangan Ghazwah ada 2. Banyak lagi kan? Perang Tabuk belum. Perang Tabuk. Perang Bani Lihyan. Ada 2 je lah. Sehingga 10 Hijrah lah kan? 10 Hijrah. Tahun 10 Hijrah baru habis. Banyak lah. Perjanjian Hudaibiyah 6 Hijrah. Ni sebelum mana ni peperangan ni semua sebelum Fatul Mekah, belum lagi ya Mas? Belum lagi. Okey. Kita baca doa kot Ustazah. Ambil cucu. Okey. Baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah ya Qadir ya Muqtadir.
dan ambil apa ni? Asmaul Husna, wahai Allah yang Maha Qadir, yang Maha berkuasa, ya Qadir, yang Maha berkuasa dan Maha menentukan. Ya Qadir, ya Muqtadir. Allahumma ya Allah. Inna nastakhiruka bi'ilmika wa nastaqdiruka biqudratika wa nas'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la naqdiru wa ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun lana fi dinina wa ma'ashina wa 'aqibati umurina aw عاجل أمرنا وآجله فاقدره لنا ويسره لنا ثم بارك لنا فيه إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لنا في ديننا ومعاشنا وعاقبة أمرنا أو عاجل أمرنا وآجله فاصرفه عنا واصرفنا عنه واقدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به Innaka ala kulli syai'in qadir, ya Allah. Sesungguhnya kami memohon pilihan yang paling baik kepadamu dengan ilmu-Mu dan memohon kekuatan kepadamu dengan kehendak-Mu. Dan kami memohon kepadamu dengan kurnia-Mu yang sangat besar. Ini kerana sesungguhnya Engkau Maha berkuasa sedangkan kami tidak mempunyai apa-apa kuasa. Engkau Maha mengetahui sedangkan kami tidak mengetahui. Dan Engkau Maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa perkara ini baik bagi kami, agama kami dan akibat urusan kami, urusan dunia kami dan akhirat kami. Maka berilah kami kekuatan untuk melakukannya. Mudahkanlah bagi kami, kemudian berkatilah kami dalam perkara itu. Jika menurut pengetahuan-Mu bahawa perkara itu buruk bagi kami, agama kami, kehidupan kami dan akhir dari urusan kami dalam urusan dunia kami dan akhirat kami, maka singkirkanlah ia dari kami. Jauhkanlah kami darinya. Berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan kebaikan itu dan redailah kami. Semuanya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna Minkum taqabbal ya karim.